Salam sejahtera. Ini berita buruk untuk Muhyiddin dan pengikut Muhyiddin, juga penyokong Muhyiddin, dipetik daripada sabudinhusin.com. Muhyiddin belum boleh tidur lena. Rasa gembira Muhyiddin Yassin dan para penyokongnya atas keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri itu daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa nampaknya tidak bertahan lama. Ini berikutan pejabat peguam negara dengan segera telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan berhubung keputusan tersebut petang tadi. Maknanya, masih ada kemungkinan kes tersebut dibicarakan jika rayuan itu diterima di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi, sabar dulu dan jangan terlalu awal untuk bergembira dengan mengaitkan keputusan Mahkamah Tinggi itu sebagai bukti pertuduhan yang dibuat atau adalah bermotifkan politik. Hakikatnya, keputusan Mahkamah Tinggi itu adalah bukti bahawa Perdana Menteri atau pihak eksekutif di Putrajaya tidak campur tangan sama sekali dalam urusan mahkamah. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pengerusi Perikatan Nasional itu untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa berkaitan dana wibawa berjumlah RM232.5 juta yang diterima bersatu atas alasan pertuduhan itu tidak jelas dan melanggar keperluan kanun tata cara jenayah. Dengan itu, Muhyiddin telah dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan terhadapnya. Selain rayuan telah difailkan, kepada yang mungkin terlupa, Muhyiddin juga masih lagi ada 3 kes di bawah AMLA yang perlu dihadapinya. Peguam Negara Idrus Harun berkata, keputusan Mahkamah Tinggi hanya membabitkan 4 pertuduhan bagi kesalahan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 sahaja. Tapi katanya 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang dihadapi Muhyiddin masih lagi kekal. Dan tarikh sebutan di Mahkamah Session Kuala Lumpur adalah pada 19 September 2023 sebagaimana yang telah dijadual atau juga tidak berubah. Di samping itu, menantunya yang dicari SPRM dan kini telah dimasukkan dalam notis merah pihak polis untuk ditangkap turut merupakan satu lagi beban menunggu buat Muhyiddin. Ketua Polis Negara Razarudin Husin berkata PDRM akan bekerjasama dengan SPRM dalam isu berkaitan. Sekiranya ada maklumat tambahan, sama ada itu ada notis merah Interpol, saya akan memaklumkan kepada SPRM untuk tindakan selanjutnya, kata beliau lagi. Artinya sekarang ini jangankan nak tidur lena, nak senyum pun masih tak semudah biasa untuk Muhyiddin ukirkan pada wajahnya dengan sesuka hati. Masih banyak kemungkinan tak terduga bakal menerpa kehidupan Muhyiddin lagi. Dipetik daripada sabudinhusin.com, ditulis oleh Sabudin, bertarik daripada 5 Ogos tahun 2023. Saudara-saudara sekalian, apakah anda juga setuju dengan tulisan Sabudin ini bahawa Muhyiddin belum boleh tidur lena lagi memandangkan apa yang berlaku kemarin telah pun dirayu oleh pihak kerajaan ataupun peguam negara ke jabatan Mahkamah Rayuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tular satu video pas janji bagi RM300, tapi tunggu dana kerajaan pusat. Ini membuatkan orang dalam gambar ini kelucuan dengan menulis caption, ha, pas janji nak bagi rakyat Terengganu RM300 sebulan, tapi nak tunggu duit dari Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Ha. Ini kelakar lawak menurut penulis ini. Tular kembali video pemimpin PAS Terengganu yang memohon maaf berikutan tidak dapat menunaikan janji memberi bantuan air perantau RM300 kepada anak jati negeri itu. Dalam video tersebut, bekas Exco negeri itu, Hanafia Mat berkata,
kerajaan negeri terpaksa menangguhkan bayaran yang dijanjikan kerana masih menunggu dana daripada kerajaan pusat. Video itu tular baik sahaja pilihan raya negeri PRN berakhir kerana kerajaan PAS dikatakan hanya pandai berjanji namun akhirnya terpaksa bergantung pada kerajaan pusat. Mereka secara sinis berkata apabila duit yang dijanjikan kepada rakyat tidak dapat diberikan, kerajaan persekutuan pula dipersalah sedangkan pemimpin negeri yang berjanji tanpa mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan negeri sendiri. Menurut beliau, saya mohon maaf bantuan tersebut masih belum dapat diagihkan lagi. Ekoran kelewatan penerimaan dana khas kerajaan persekutuan DKKP daripada kerajaan pusat, kata Hanafia dalam rakaman yang tular itu. Video itu difahamkan merupakan video lama yang dimuat naik pada Mei tahun ini, namun tular kembali sejak semalam. Sebelum ini, kerajaan negeri Terengganu turut lewat melunaskan janji bantuan RM1,000 kepada sebahagian mangsa banjir musim tengkujuh ekoran kekurangan dana. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang memang melucukan dan membuatkan kita hairan, dan ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Malaysia Kini, anda harus ingat dan dengar dengan bagus dari awal sampai akhir kerana perkara ini amat menarik untuk kita semua. Menurut Isham Jalil, apa nak jadi dengan negara ini selepas Muhyiddin dilepaskan? Ahli Majlis Kerja Tertinggi KT UMNO Isham Jalil mahu Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa RM232.5 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein berkata, 4 pertuduhan terhadap Muhyiddin yang menyatakan suapan bagi sekutunya bersatu tidak mendadahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Menurut Isham Jalil, ia amatlah pelik. Kalau begini, adakah apabila sesiapa jadi Perdana Menteri atau Menteri selepas ini, maka mereka boleh meminta rasuah dari kontraktor atau syarikat berjumlah ratusan juta dari projek kerajaan, di mana sumber dana adalah wang rakyat dan hasil cukai, asalkan mereka masukkan ke akaun parti politik mereka. Itu persoalan Isham Jalil. Kata beliau lagi, saya menggesa supaya Peguam Negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan. Sebab, jika kes ini menjadi keputusan dan duluan undang-undang, maka lebih teruklah rasuah berleluasa di negara ini, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Hakim Jamil juga memutuskan bahawa pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Berhad, Nepturi Sdn Berhad dan Mamfor Sdn Berhad serta Azman Yusof bagi pihak Parti Bersatu. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Jamil dalam penghakiman ringkasnya berkata, Mahkamah mempunyai kuasa sedia ada untuk mengenepikan atau membatalkan pertuduhan serta menggantung pertuduhan secara kekal. Mahkamah mendapati Muhyiddin dituduh dengan suatu kesalahan yang tidak diperuntukkan mengikut undang-undang. Keempat-empat pertuduhan itu cacat kerana tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Pertuduhan yang tidak meletakkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM adalah salah laksana keadilan. 4 kesalahan itu juga tidak mengandungi butir-butir cara kesalahan dilakukan, sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 154 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ, kata hakim itu. Bagaimanapun mengulas kes itu, Isham berkata, dia amat tidak bersetuju dengan keputusan hari ini. Saya amat tidak bersetuju sebab saya dan rakyat Malaysia bayar cukai bukan untuk menteri-menteri dapat rasuah
bagi kegunaan parti politik mereka. Wang rakyat dan cukai tidak sepatutnya digunakan untuk tujuan ini, kata Isham. Dan jika rasuah itu diterima untuk dimasukkan ke dalam akaun parti politik sendiri, ia adalah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan awam. Sebab rakyat mempunyai pandangan politik yang berbeza dan memberi cukai bukan untuk menaja parti politik, kata beliau lagi. Ahli MKT UMNO itu juga membidas keputusan mahkamah yang didakwanya tidak adil apabila membabitkan pemimpin ataupun pimpinan UMNO. Bila kena pada parti lain semua okey. Rasuah RM200 juta pun boleh masuk dalam akaun parti, tak mengapa. Apa nak jadi negara ini, soal Isam lagi. Timbalan Pendakwa Raya Saharudin Wan Ladin ketika dihubungi Malaysia kini berkata, pihak pendakwaan mempunyai arahan untuk memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan berhubung keputusan Jamil. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Rupa-rupanya, 3 tuduhan terima wang haram yang dihadapi Muhyiddin masih kekal, kata Peguam Negara. Ini semua gara-gara apabila ada orang kata Muhyiddin telah bebas dan Muhyiddin boleh tidur lena. Rupa-rupanya daripada FMT, menurut Ketua Peguam Negara, 3 tuduhan terima wang haram yang dihadapi Muhyiddin masih kekal walaupun 1 atau 4 pertuduhan telah pun dibebaskan. 3 lagi pertuduhan yang dihadapi bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 masih kekal, kata Peguam Negara Idrus Harun. Idrus dalam kenyataan hari ini berkata, kes itu akan disebut di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 19 September ini. Bagi pertuduhan di bawah Amla Futwa, Presiden Bersatu itu berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Sentral di sini antara 25 Februari 2021 dan 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Ahli Parlimen Pagoh itu juga didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac lepas atas satu lagi pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session di sini untuk dibicarakan bersama. Sementara itu, Idrus berkata Jabatan Peguam Negara AJC telah memfailkan notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi di sini yang melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Pihak pendakwaan juga ingin menjelaskan bahawa permohonan yang diputuskan oleh mahkamah sebentar tadi hanyalah berkenan dengan 4 pertuduhan bagi kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, katanya. Idris berkata demikian ketika merujuk keputusan Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein yang membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan predikat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM dan seterusnya memerintahkannya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan predikat itu. Bagi 4 pertuduhan itu, Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu dan pengerusi Perikatan Nasional PN didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturi Sdn Bhd, Mamfor Sdn Bhd dan Datuk Azman Yusof bagi parti itu. Beliau dituduh melakukan perbuatan tersebut di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Saudara-saudara sekalian,
Ini satu perkara yang mungkin tidak akan membuatkan Muhyiddin tidur nyenyak lagi. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Muhyiddin dibebaskan, ini komen daripada pengamal undang-undang yang ada di Malaysia yang harus anda ikuti dan ketahuinya. Peguam berkata, pembebasan Muhyiddin cetus persoalan bidang kuasa mahkamah dipetik daripada Malaysia kini. Keputusan mahkamah untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan membebaskan sepenuhnya Muhyiddin Yassin pagi kemarin telah menimbulkan persoalan. Sama ada mahkamah diberi kuasa atau tidak untuk membebaskan tertuduh sebelum saksi dipanggil memberi keterangan. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa adalah cacat dan tidak selaras dengan Kanun Tata Cara Jenayah CPC. Hakim Muhammad Jamil Hussein berkata, pertuduhan itu tidak mendedahkan butiran yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009. Beberapa pengamal undang-undang menyifatkan keputusan mahkamah itu pelik, termasuk peguam Tiara Katrina Fuad. Tiara berhujah, walaupun mahkamah diberi kuasa untuk membatalkan pertuduhan jika ia cacat dan kecacatan itu diputuskan sebelum saksi dipanggil, namun dia tidak pasti jika mahkamah mempunyai kuasa untuk membebaskan tertuduh dalam kes sedemikian. Katanya, kuasa untuk melepaskan dan membebaskan sebelum pemanggilan saksi adalah terhad untuk mengikut undang-undang. Kepada kes melibatkan Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah CPC. Itulah perkaranya. Mahkamah membatalkan pertuduhan dan memerintahkan dia dibebas dan dilepaskan daripada pertuduhan yang telah dibatalkan. Itulah yang saya katakan janggal, katanya kepada Malaysia kini. Tiara juga berkata, belum ada duluan kes untuk menyatakan bahawa mahkamah boleh memberikan sama ada pelepasan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan DNNA atau dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan DAA. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu perkara yang memang menarik perhatian kita semua apabila peguam sendiri mengatakan ianya sesuatu perkara yang amat janggal. Untuk itu, dalam kes DNAA, tertuduh masih boleh didakwa atas kesalahan yang sama kemudian. Sedangkan ini tidak mungkin untuk DAA, kata Tiara lagi. Seksyen 254 CPC seperti yang disebutkan menyatakan bahawa pendakwa raya boleh menolak untuk mendakwa lebih lanjut pada mana-mana peringkat. Bagaimanapun, Peguam Jenayah Har Sahan Zamani mempunyai pendapat berbeza kerana dia yakin kuasa untuk membatalkan dan membebaskan tertuduh merupakan sebahagian daripada bidang kuasa mahkamah sedia ada. Saudara-saudara sekalian, beberapa peguam lain yang dihubungi Malaysia kini enggan mengulas mengenai kes ini kerana penghakiman bertulis penuh belum dikeluarkan dan oleh itu mereka tidak mempunyai butiran keseluruhan mengenai alasan penghakiman. Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan penggubahan wang haram yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Sementara itu, Peguam Negara Idrus Harun berkata, pihak pendakwaan telah memohon ke Mahkamah Rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi hari ini yang membebaskan Muhyiddin atas 4 pertuduhan salah guna kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Muhyiddin Yassin dilepaskan daripada pertuduhan menerima rasuah ataupun menggunakan kuasa untuk menerima rasuah, akhirnya ini rupa-rupanya yang berlaku. Muhyiddin bebas tuduhan rasuah. Bukti kerajaan tidak campur tangan urusan mahkamah. Rupa-rupanya di sebalik pembebasan Muhyiddin itu, ini cerita terbaik untuk Anwar Ibrahim.
Keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin atas 4 tuduhan rasuah membuktikan Kerajaan Perpaduan tidak pernah mencampuri urusan mahkamah. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Faiz Fazil berkata, keputusan hari ini adalah keputusan kehakiman. Justru, ia tidak sepatutnya dikaitkan dengan motif politik. Kononnya kerajaan menzalimi pemimpin pembangkang. Keputusan hari ini adalah keputusan kehakiman. Oleh itu, tidak betul untuk dikatakan motif politik. Proses kehakiman ini menunjukkan Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telus dan tidak mencampuri kehakiman. Dan oleh itu, tidak wajar juga keputusan hari ini dikaitkan dengan referendum terhadap Kerajaan Perpaduan, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Sebelum ini, beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN mendakwa penahanan dan pertuduhan terhadap pemimpin Bersatu menjadi bukti bahawa pendakwaan dikenakan bermotif politik. Mereka juga mendakwa kerajaan menzalimi pembangkang. Namun, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada sidang Dewan Rakyat Mac lalu menegaskan tidak campur atau tidak pernah campur tangan terhadap mana-mana kes mahkamah melibatkan pemimpin atau pimpinan ahli politik termasuk daripada UMNO. Sementara itu, Faiz berkata, Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh itu bukan dibebaskan kerana tiada bukti yang mencukupi. Sebaliknya, ada butir-butir kesalahan tidak dinyatakan dengan jelas dalam pertuduhan. Ia adalah kesilapan teknikal dan ketidakpatuhan prosedur semata-mata. Bagaimanapun katanya, keputusan membebaskan Muhyiddin daripada tuduhan tersebut masih boleh dirayu. Keputusan hari ini kecacatan teknikal prosedur kerana gagal patuhi peruntukan kanun acara jenayah supaya pertuduhan yang mengandungi butir-butir dinyatakan dan bukannya dibebaskan sebab tiada bukti yang mencukupi. Sungguh pun begitu, keputusan hari ini masih boleh dirayu dan sebaiknya kita serah kepada kehakiman untuk menentukan, ujarnya lagi. Terdahulu, Muhyiddin dilepas atas 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk meminta rasuah berhubung RM 232.5 juta bagi partinya Bersatu. Ini berikutan didakwanya tiada mana-mana satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Pada 30 Mac lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen di sini atas 4 pertuduhan, menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM 232.5 juta dan 2 pengubahan wang haram sebanyak RM 195 juta antara tahun 2020 hingga tahun 2022 lalu. Ekoran kes itu, Muhyiddin menjadi Perdana Menteri kedua selepas Datuk Seri Najib Razak dituduh atas pertuduhan mengikut peruntukan Seksyen sama di mahkamah itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Dengan keputusan Muhyiddin dilepaskan, ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak pernah campur tangan urusan mahkamah. Saudara-saudara, itu adalah bukti dan fakta yang benar. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disangkakan langit sudah menjadi cerah. Disangkakan Muhyiddin sudah boleh gembira selepas kemarin diberitakan bahawa Muhyiddin telah dibebaskan atas beberapa pertuduhan di mahkamah oleh mahkamah. Namun demikian, rupa-rupanya ini yang ramai tak tahu beberapa jam selepas Muhyiddin dilepaskan daripada pertuduhan menerima rasuah di mahkamah, ini pula yang berlaku. Muhyiddin jangan syok sangat, ada 2 lagi kes belum selesai, kata Lokman Adam di dalam komen beliau di Facebook baru-baru ini. Menurut Lokman Adam, Din jangan syok sangat. Hang lepas 4 pertuduhan. Nasib kamu baik sebab Perdana Menteri yang ke-10 tak campur urusan badan kehakiman macam apa yang kamu dan Mahathir lakukan bila ada kuasa, kata Lokman Adam menulis di dalam Twitter beliau. Tapi jangan lupa ada 2 kes belum selesai dan banyak lagi yang belum dituduh pun, termasuk kes menantu kamu, kata Datuk Lokman Adam.
So, jangan berkepak sangatlah pada yang tak mengikuti. Muhyiddin ada 6 kes mahkamah, 4 kes salah guna kuasa. Yang ini dia menang di Mahkamah Tinggi. Tapi pendakwa raya boleh buat rayuan. Tapi dia ada 2 kes rasuah, 195 juta. Kes ini masih berjalannya, kata Datu Lokman Adam. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin masih berdepan 2 lagi penduduhan di mahkamah yang belum selesai. Pengarah komunikasi UMNO Datu Lokman Nur Adam mengingatkan agar pengerusi Perikatan Nasional PN itu tidak bergembira terlalu awal biarpun terlepas dari 4 pertuduhan meminta rasuah berjumlah RM232.5 juta. Beliau menyifatkan nasib Muhyiddin baik kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencampuri badan urusan kehakiman seperti yang dilakukan ahli Parlimen Pagoh itu ketika berkuasa dahulu, menurut Lokman Adam. Din, jangan syok sangat. Hang lepas 4 pertuduhan. Nasib kamu baik sebab Perdana Menteri ke-10 tak campur urusan badan kehakiman. Macam apa yang kamu dan Mahathir lakukan bila ada kuasa, kata Lokman Adam. Tapi jangan lupa, ada 2 kes belum selesai dan banyak lagi yang belum dituduh termasuk kes menantu kamu. Tambah Lokman lagi. So, jangan berkepak sangatlah. Pada yang tak mengikuti, Muhyiddin ada 6 kes mahkamah. 4 kes salah guna kuasa yang dia menang di Mahkamah Tinggi, tapi pendakwa raya boleh buat rayuan. Tapi dia ada 2 kes rasuah, RM195 juta. Kes ini masih berjalannya, Cep Lokman di laman X. Terdahulu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Muhyiddin atas 4 tuduhan salah guna kuasa dengan menggunakan kedudukannya untuk meminta rasuah berjumlah RM232.5 juta bagi parti itu. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putrajaya di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Muhyiddin mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Ini berikutan didakwanya tiada satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Muhyiddin, 75 tahun ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 didakwa menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Berhad, Nipturis Sdn Berhad dan Mahfor Sdn Berhad serta Datuk Azman Yusof bagi Bersatu. Muhyiddin turut berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan dan juga berita yang menarik selepas PRN selesai. Disangkakan semuanya sudah berjalan dengan baik, semuanya telah berjalan dengan mulus, semuanya telah pun berjalan seperti yang dirancang. Dan Sanusi sudah angkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah. Akhirnya PDRM menyatakan akan panggil Sanusi berhubung pamer kertas undi. Ini gara-gara tindakan Sanusi yang dilihat telah digambar oleh media seakan-akan mempamerkan kertas undi beliau yang telah dipangka. Di Kuala Lumpur, polis akan memanggil Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur untuk dirakam keterangan kerana mempamerkan kertas undi pada pilihan raya baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, semua pihak perlu memberi peluang kepada polis untuk menyiasat kes ini. Beliau berkata pihaknya akan memanggil Sanusi untuk dirakam percakapan. Siasatan dijalankan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Polis tidak akan menganiayai sesiapa dan kertas siasatan akan diserahkan kepada pejabat peguam negara, katanya pada sidang media selepas majlis serah terima tugas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman di sini hari ini. Razarudin berkata bagi membuat pertuduhan ia bukan diputuskan oleh pihaknya tetapi
polis akan membuat cadangan kepada peguam negara selepas melihat keterangan. Kita juga takkan hendak memadai tambah keterangan dan terpulang kepada pejabat peguam negara untuk tuduh atau tidak, katanya lagi. Terdahulu, media melaporkan Sanusi didakwa menayangkan kertas undi kepada petugas media yang membuat liputan ketika beliau menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di SIK Kedah. Saudara-saudara sekalian, perkara ini memang mengejutkan kita semua. Apabila anda dengan tindakan Sanusi yang telah pun dikatakan didakwa menayangkan kertas undi tersebut, walaupun Sanusi telah menafikan tindakan itu sebagai tindakan yang sengaja, kerana menurut Sanusi beliau sebenarnya tidak berniat untuk menayangkan kertas tersebut, tetapi terbuka ketika tergesa-gesa ingin memberikan gambar kepada petugas media. Sanusi berkata beliau diperkena oleh media kerana media yang mengarahkan beliau untuk mengangkat kertas undi itu untuk digambar, tetapi kerana tergesa-gesa, kata Sanusi, maka kertas tersebut terbuka dengan sendirinya dan tidak ada niat untuk Sanusi untuk menayangkan gambar tersebut ataupun menayangkan kertas undi tersebut. Dan menurut Sanusi lagi, beliau kata ada banyak lagi gambar yang telah diambil, tapi kenapa gambar itu juga yang ditularkan, kata Sanusi lagi. Jadi sekarang ini kita tunggu adakah apa-apa keterangan daripada media yang telah mengambil gambar tersebut. Kita menunggu apa jawapan komen daripada media tersebut. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu keputusan pendedahan daripada Ketua Polis Negara yang pastinya akan membuatkan Sanusi pening kepala dan Sanusi mungkin akan menyesali perbuatan beliau baru-baru ini. Pada itu, Ketua Polis Negara mengatakan bahawa perbuatan menunjuk kertas undi di pangkah adalah salah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein menegaskan, tindakan menunjukkan kertas undi yang sudah dipangkah kepada umum adalah satu kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Razarudin berkata, polis akan menjalankan siasatan sekiranya ada pihak tampil membuat laporan polis terhadap kes terbabit. Setakat jam 6 petang kemarin, belum ada mana-mana pihak tampil membuat laporan berhubung perkara itu. Sekiranya ada laporan, kita akan siasat, kata Ketua Polis Negara pada sidang akbar di Bukit Aman pada Sabtu yang lepas. Pada Sabtu yang lalu, media melaporkan Menteri Besar Kedah sementara pada waktu itu, iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, didakwa melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 apabila secara sengaja menayangkan kertas undi kepada petugas media. Perbuatannya mengundang kritikan pengguna media sosial yang berkongsi gambar Muhammad Sanusi mempamerkan kertas undi berkenan ketika gambarnya direkam petugas media sebelum ia dimasukkan ke dalam kotak undi. Pada sidang akbar sama, Razarudin berkata, pihaknya berpuas hati dengan perjalanan pilihan raya negeri PRN yang berlangsung di 6 negeri tersebut. Kita memang sentiasa bersiap siaga. Saya amat berpuas hati dengan penugasan mereka di lapangan, ujar beliau lagi. Namun demikian, seperti yang kita telah tahu, Sanusi kata perbuatan beliau sebenarnya tidak disengajakan. Beliau bukan menayangkan kertas undi beliau, kata Sanusi, tetapi beliau diminta, Sanusi kata beliau diperkena oleh media. Kerana menurut Sanusi, media mahu Sanusi menunjukkan kertas undi itu, tetapi oleh kerana tergesa-gesa, kata Sanusi, kertas itu terbuka sendiri dan waktu itulah media menggambarnya, kata beliau. Dan selain itu, Sanusi juga kata bahawa dalam banyak-banyak gambar yang diambil oleh media, kenapa gambar itu juga yang ditularkan, kata Sanusi. Tapi terpulanglah pada anda untuk menilai gambar tersebut. Dalam ruangan ini saya sisipkan kepada anda keadaan gambar sebenar itu, yang mana Sanusi sedang memegang kertas undi yang telah berpangkah tersebut. Adakah pada pendapat anda ada bekas telah dilipat ataukah memang ditiup angin atau sebagainya? Anda lihat betul-betul gambar itu? Apa pendapat kamu? Cuba perhatikan betul
Bolehkah ada anginkah atau terbuka secara tidak sengajakah atau sebenarnya apa yang berlaku? Dan Sanusi kata dia dipekena oleh media pula. Kali ini salah angin, salah kelang kabut dan salah media pula. Tak tahulah, saya pun tidak tahu siapa sebenarnya yang salah. Adakah ini akan membuatkan Sanusi akan didakwa pula? Dan ada yang bertanya, kalau betul Sanusi melakukan kesilapan tersebut ataupun didakwa melakukan kesalahan tersebut di bawah kesalahan perkara tersebut, adakah Sanusi akan kehilangan kelayakan sebagai ahli ahli Dewan Undangan Negeri pula? Kerana kalau dia bersalah, akta tersebut menyebut kesalahan itu boleh dipenjara sehingga setahun dan denda sehingga RM3,000 atau kedua-duanya sekali. Kita tunggulah nanti adakah orang yang akan melaporkan dan adakah akan ada siasatan lanjut terhadap Sanusi. Ikuti terus ulasan dalam channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.